Al Jazeera ni. Berikan kita nama mana-mana negara di dalam dunia ini yang membenarkan warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan ataupun yang mempunyai dokumen yang tidak sah boleh bebas di negara mereka. Saya cabar Al Jazeera tunjukkan negara mana yang memberikan kebebasan mutlak kepada yang tidak warga asing yang tidak berdokumen. Tidak ada. Jawapannya setahu saya tidak ada. Tetapi mungkin Al Jazeera mempunyai senarai negara tersebut, silakan. Kerana setiap negara mempunyai akta immigration yang hampir sama, iaitu setiap warga asing yang masuk ke dalam negara kita, mesti negara mana-mana sekali, mesti mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Yang tamat visa pun, kalau tamat visa, mereka terpaksa dikeluarkan. Jika tidak keluar, juga akan diambil tindakan di mana-mana negara di dalam dunia, termasuk negara di tempat Al Jazeera ada. The Sabah Shark Protection Association was set up in 2015 to protect Sabah's last remaining sharks. Our mission is to raise awareness on why these sharks and rays are important in Sabah, and we hope that these species, and especially their habitats in Sabah, will be protected by law. Sabah will lead the way. And we are going to do that by declaring all our marine parks as shark sanctuaries. When they are declared as shark sanctuaries, the relevant laws will be the state laws. And I believe this is the correct way or the way forward for us to save the sharks. Babies for sale. This lucrative illegal trade is openly advertised on Malaysian social media. Potential buyers can pick from a catalog of pregnant women, customizing a child by gender, color, and race. It's driven by a web of agents, doctors, and corruption. With a complex legal adoption process and the difficulties obtaining citizenship, many childless couples look for other ways to start a family. Traffickers are ready to offer one, and now they hide behind the veil of the internet to advertise babies for sale. They're getting more sophisticated, definitely. You can do it online. You can choose your baby online. In a lot of the cataloging for baby selling, you'll have Chinese. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Hakim, dan di sini saya akan menerangkan tentang cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia. Pada era globalisasi dunia, perubahan terhadap gaya hidup, berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat memberikan kesan yang menjadi cabaran terhadap nilai, budaya, pemikiran dan corak hidup yang bersendirikan adat, tata susila ketimuran dan penghayatan agama. Teknologi dan maklumat telah berjaya menghapuskan batasan sempadan sesebuah negara. Maklumat sangat berharga dalam dunia globalisasi hingga ia menjadi penentu dan penggerak kepada masa depan. Yang seterusnya ialah objektif. Yang pertama, objektif kita ialah menghapuskan isu di mana ledakan teknologi membawa cabaran dan impak yang kuat terhadap pegangan dan penghayatan nilai-nilai murni agama serta akhlak masyarakat dan pengaruh negatif yang merubah minda serta gaya hidup ihsan. Yang kedua, bertujuan mengawal, mendidik dan menjamin agar pengaruh ICT tidak menjadi barah kepada penyakit yang sedia ada. Okey, yang seterusnya saya akan terangkan tentang cabaran. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, dunia cyber telah menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-harian kita. Namun, dengan kemudahan akses informasi yang ditawarkan oleh dunia cyber, muncul pula berbagai tantangan dalam membentuk akhlak masyarakat yang baik. Hal sedemikian berlaku kerana penyebaran konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian dan pornografi. Hal ini dapat mempengaruhi nilai-nilai moralitas masyarakat, terutamanya generasi muda yang berpengaruh dalam media sosial dan internet. Oleh kerana itu, pentingnya bagi kita untuk memahami bagaimana dunia cyber dapat mempengaruhi akhlak pembentukan dan masyarakat dan bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini. Dalam hal ini,
Peranan orang tua, pendidik dan pemerintah sangatlah penting dalam membentuk kesedaran dan pemahaman yang benar tentang penggunaan dunia cyber yang etis dan yang bertanggungjawab. Dan seterusnya ialah cabaran dan kesan dunia cyber dalam pembentukan masyarakat. Antara cabarannya ialah kesahihan maklumat. Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlaku penyelewengan dan kepalsuan fakta. Masyarakat sekarang perlu lebih berhati-hati sebelum kongsikan sesuatu maklumat. Masyarakat perlu mencari kebenaran ataupun boleh dikatakan sebagai kesahihan sesuatu maklumat supaya maklumat tersebut adalah benar dan bukannya palsu. Terutama sekali dalam soal ilmu keagamaannya yang perlu dipastikan kebenarannya. Pihak yang tidak bertanggungjawab sentiasa mencari jalan bagi menyelewengkan dan melakukan dusta bagi tujuan menyesatkan orang lain. Selain itu, cabaran dan kesan dunia cyber dalam pembentukan masyarakat juga mendapati pelayaran web negatif. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif ini mencetuskan kerosakan maruah, nilai kepribadian, dorongan terhadap jenayah seksualiti, masalah perundangan, perhubungan interpersonal dan pembazaran wang serta masa. Apa yang saya boleh terangkan tentang pelayaran web negatif ini, cabarannya ialah kepada masyarakat yang mudah terpengaruh. Pada masa kini, masyarakat sekarang amat mudah terpengaruh dengan pelayaran web yang tidak berfaedah. Ianya lebih baik kalau masyarakat keluar dan bersukan daripada duduk di rumah dan melayari web-web yang tidak berfaedah. Ia juga bukan sekadar menghabiskan masa, ia juga memberi kesan negatif kepada minda kita dan kita punya fizikal dan juga mental. Di samping itu, cabaran dan kesan terhadap dunia cyber ini juga mempunyai permasalahan kepada remaja. Minat remaja terhadap ICT, terutama teknologi internet dan alat komunikasi, mendorong mereka menghabiskan masa di cyber cafe, internet cafe dan telefon tangan. Program seperti chatting, permainan video, SMS, 3G dan berbagai aktiviti melaluinya membawa kesan dan cabaran tersendiri. Apa yang difahamkan ialah sama seperti poin yang sebelumnya, ketagihan masyarakat lagi-lagi kepada usia remaja. Seperti mereka yang mempunyai telefon bimbit, mereka akan menghabiskan masa dengan banyak dan tidak berfaedah dengan melayari sesuatu yang seperti bermain permainan video, tidak melakukan aktiviti yang sihat. Kegilaan anak remaja ini memberi cabaran kepada ibu bapa mereka. Ramai pelajar yang putus sekolah, menyalahgunakan wang saku, meminjam wang teman, bahkan ada yang sanggup menipu dan mencuri. Setiap ibu bapa adalah pemimpin kepada anak-anak mereka. Dalam ini, ibu bapa perlu mengambil tanggungjawab yang tinggi kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak salah menggunakan teknologi pada masa kini. Lagi-lagi kepada mereka yang remaja sering menggunakan wang saku untuk berbelanja di sekolah, sanggup untuk ikat perut untuk membeli permainan video di dalam telefon bimbit. Ada juga sesetengah pelajar ataupun remaja ataupun masyarakat yang muda sanggup mencuri dan menipu rakan-rakan sebaya supaya mereka boleh menggunakan
wang yang didapati untuk membuat perkara yang tidak baik di dalam telefon bimbit. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia. Pertama sekali, mengaplikasikan nilai-nilai etika dalam penggunaan cyber. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat mempertahankan tanggungjawab moral dan sosial, membentuk individu sebagai anggota masyarakat yang komited terhadap peraturan dan lunas-lunas yang berhemah. Islam sebagai contoh telah menyediakan asas etika dan akhlak yang luhur untuk diamalkan oleh semua peringkat manusia di zaman cyber ini. Asas sifat seperti sidik, amanah, tabligh dan fata'unah wajar dipraktiskan dalam seluruh generasi ICT. Sikap sidik yang bermaksud benar amat besar peranannya dalam hidup manusia. Permasalahan kerakusan manusia pornografi akan dapat diatasi jika manusia seluruhnya sentiasa memastikan setiap tindakan mereka sentiasa benar. Hal ini hanya dapat dipastikan jika manusia itu punya iman dan perketi yang luhur. Amanah seperti standard umum perbuatan manusia akan melahirkan generasi yang sukses dalam segenap lapangan. Penyebar maklumat di alam cybernya amanah akan sentiasa memastikan bahan yang disebar adalah betul dan tepat dan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Didikan terhadap perbuatan amanah ini mestilah dilakukan sejak manusia itu di peringkat kanak-kanak. Sifat tabligh pula akan memastikan amalan menyeluruh manusia berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat kejahatan akan berterusan. Sebagai contoh, dengan sifat tabligh, masyarakat akan berfikir sebelum bertindak di alam cyber. Setiap individu yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam dunia internet dan maklumat sewajarnya faham akan maksud tabligh. Manakala sifat atau standard fata'unah juga sewajarnya disebarluaskan di kalangan umat ICT. Fata'unah yang bermaksud bijaksana akan mendorong manusia sentiasa berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu di dalam internet. Jika sifat ini berjaya ditanam dalam jiwa manusia seluruhnya, maka standard etika yang cemerlang akan berjaya diaplikasikan dalam masyarakat dunia maupun masyarakat dunia cyber. Cara atasi cabaran dunia cyber yang seterusnya ialah peranan ibu bapa dalam membina akhlak mulia dalam anak-anak mereka sejak mereka kecil lagi. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka perlu mendidik anak-anak mereka dengan etika yang wajar untuk diamalkan ketika menggunakan internet. Contohnya, apabila berkongsi sesuatu di sosial media, pastikan ia tidak mendedahkan butiran maklumat peribadi kerana ia berpotensi menjadi bahan rujukan penjenayah cyber. Etika lain adalah elakkan daripada berkongsi sesuatu yang tidak pasti akan kesahihan kerana perkara tersebut mampu menjadi pencetus kepada sesuatu yang lebih buruk dan tidak disangka oleh kita. Perkongsian maklumat peribadi di internet juga perlu diawasi oleh ibu bapa kerana anak-anak tidak tahu akan bahaya sekiranya mereka berkongsi maklumat peribadi di laman atau individu yang tidak dikenali. Cara atasi yang seterusnya ialah pihak atasan perlu menguatkuasakan peraturan atau undang-undang cyber. Pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber atau perkara yang membawa keburukan kepada internet daripada berlaku dalam negara kita. Isu keselamatan cyber semakin menjadi topik tumpuan dalam konfederasi masalah perbincangan antara masyarakat dalam media sosial.